Dan pastinya pemergian Tan Sri Harusani ini meninggalkan satu impak yang besar. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang juga ahli Dewan Negara Perak. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Datuk Seri, pertamanya kita semua sedia maklum bahawa jasa Allahyarham ini terlalu besar kepada umat Islam di Malaysia ini, khususnya di negeri Perak. Bagaimana legasi ini dapat terus dikekalkan? Saya berpegang inilah seorang yang bertaraf ilmuwan. Apabila dia pergi, ilmu dia masih kekal hidup. Dan ramai murid yang menjadi murid kepada dia yang terus mengamalkan apa juga ilmu yang dia turunkan. Jadi walaupun jasad dan namanya sudah tak ada di dunia, tapi ilmu pendidikan dan adalah khazanah yang akan terus hidup dan kekal. Datuk Seri berada di Perak dan pastinya saling berhubung dengan Allahyarham. Pengalaman Datuk Seri yang boleh mencerminkan atau menggambarkan betapa dedikasinya Allahyarham dalam melakukan tugasnya. Saya berpeluang saya pada tahun mulai tahun 91 dan selepas itu pula apabila saya menjadi ahli Dewan Negara di Perak, mufti pun secara ex officio adalah ahli kepada Dewan Negara Perak. Dan apabila saya dilantik oleh Sultan menjadi ahli Majlis Agama Islam, saya dapat berpeluang bersama-sama dengan arwah Allahyarham dalam saya menganggap dia sebagai orang tua yang satu orang guru yang banyak kita boleh belajar dari ketegasannya dalam perkara yang dia tidak akan berkompromi. Jadi yang itu dia malah kadang-kadang meninggalkan satu rasa gerun kepada orang yang cuba nak mempersendakan hukum-hukum agama dan sebagainya. Itulah pengalaman yang saya pelajari daripada dia. Dan secara pribadi dia seorang yang bersifat seorang ayah. Kalau di luar kerja rasmi kita duduk berbual dengan dia, dia banyak suka menasihat. Kita boleh banyak soal jawab, bertanya dengan dia, meminta nasihat dan sebagainya. So watak dia memang sebagai seorang bapa cuba nak nasihat seorang anak. Itu pengalaman peribadi saya dengan arwah. Datuk Seri, mengenali Tan Sri Harusani ini sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai pengalaman, ilmu pengetahuan yang cukup luas. Mungkin ada pesanan yang pernah dititipkan kepada Datuk Seri yang sehingga kini Datuk Seri tidak boleh lupakan, yang sangat terkesan kepada pribadi Datuk Seri. Ketegasan. Pasal saya juga berpeluang bersama-sama dengan Tan Sri menunaikan rukun haji. Dan waktu itu kami mengiring Raja Muda Perak, Tuanku Nazrin menunaikan rukun haji. Dan saya melihat dalam semasa kami di Mekah dan di Madinah, ketegasan Allahyarham menasihatkan Duli Yang Termak Mulia untuk Raja Muda. Hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang wajib dan fardu. Jadi pada saya melihat Tan Sri dalam soal hukum agama, dia berpegang Allah Ta'ala itu mengasihi segala-gala makhluk yang ada di dunia. Jadi the loyalty atau kesetiaan itu adalah menyampaikan ajaran yang tepat dan betul mengikut yang beliau fahami daripada Quran dan hadis. Jadi pengalaman dapat buat haji bersama kita berkampung di Mekah dan Madinah. Jadi kita dapat bersama waktu Arafah dan sebagainya. Itu pengalaman yang cukup. Yang paling berharga lah pada saya dapat. Walaupun itu saya menunaikan haji kali ketiga, tapi saya dapat menunaikan kali ini bersama dengan seorang mufti. Datuk Seri, bagaimanakah golongan muda ketika ini yang mungkin tidak berpeluang atau berkesempatan untuk mengenali kepribadian Allahyarham dapat mempelajari sesuatu daripada Allahyarham? Daripada kacamata Datuk Seri sendiri, apakah pendekatan ataupun pesanan-pesanan yang
sepatutnya terus disampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain? Saya tak fikir golongan muda jauh daripada mengetahui fahaman atau kaedah pendekatan Tan Sri Arosani. Sebab kalau di kalangan kita yang mengikuti cara-cara Tan Sri Arosani berhujah, ada ruang akhbar yang Allahyarham menyuarakan pandangan atau menitipkan pandangan. Dan agak keras kalau dibandingkan banyak yang the fact pada fakta golongan muda menganggap dia begitu konservatif, itu maksudnya golongan muda juga tidak jauh daripada cara pembawaan fahaman dan tafsiran Tan Sri Arosani terhadap hukum agama. Oleh kerana itu, saya tidak fikir dia jauh dengan kumpulan muda sebab pada fakta kumpulan muda kadang-kadang mengatakan tata hukum yang diletakkan agak begitu rigid. Itu menunjukkan golongan muda juga mengikut apa juga pandangan dan ulasan dia. Datuk Seri, kita memahami sebagai seseorang individu seperti Allahyarham yang berada di kedudukan sebagai mufti peringkat negeri yang antara lain tugasnya juga menasihati ketua agama negeri iaitu Sultan Perak dan juga peranannya terhadap pemegang taruh di negeri Perak itu. Pastinya ingin untuk menyatakan teguran ataupun menyatakan ketegasan ataupun mungkin kesilapan atau kesalahan yang dilakukan bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi bagaimana Datuk Seri melihat cara ataupun bagaimana Allahyarham ini menegur dalam penuh adab dan juga tertib tanpa mungkin mengguris hati dan perasaan pihak yang ditegurnya itu? Itu satu kebijaksanaan yang saya lihat ada kepada diri seorang yang sudah berpengalaman dan cukup berusia. Tetapi tidak juga dalam pengalaman saya sendiri, ada juga benda yang bila kita berjumpa balik dengan Tan Sri dan berunding balik dan menerangkan, Tan Sri juga dapat menerima balik pandangan saya. Kadang-kadang ada masanya kita ada terpaksa nak mengimbangkan antara adat dengan antara hukum. Tentulah dia akan memberikan pandangan pertamanya daripada hukum. Tetapi apabila kita pula cuba berhujah balik dari segi adat dan adab, dan Tan Sri nampaknya bolehlah memberi jalan tengah bagaimana nak menyimbangkan antara hukum dan pada masa yang sama pula tidak menggugurkan adat. Itu pengalaman saya dalam sama-sama bertanggungjawab waktu upacara pertabalan Sultan Perak yang ke-35. Sebab ada adat raja dan ada juga hukum-hukum syariah yang perlu kita imbangkan supaya tidak bersanggah. Jadi Tan Sri sebagai pendidikan seorang ulama akan memberikan pandangan mengenai ulama. Tetapi pertama, apabila mendengar pula keperluan memenuhi adat-adat dan adab tertentu, akan memberi nasihat bagaimana jalan tengah yang dapat diambil supaya tidak dinampak melakukan perkara-perkara yang syirik atau dianggap khurafat. Datuk Seri, kita mengenali Allahyarham Tan Sri Arosani sebagai seorang yang lantang menyuarakan pandangan dan menegur dalam pelbagai isu. Tetapi kalau kita ingat pada 2019 kami di Extra One ini pernah menemu bual Tan Sri Arosani dan beliau Allahyarham ada menyatakan bahawa antara isu ataupun keadaan yang menyebabkan salah satu perkara yang beliau tegur adalah mengenai rasuah, di mana berlakunya rasuah ini kerana kejahilan agama atau jahil agama, dan ini satu ketegasan ataupun legasi yang perlu diteruskan. Bagaimana perkara ini dapat disuarakan, maksudnya golongan ilmuwan, agamawan memainkan peranan dalam semak dan imbang ataupun menegur mereka yang berkuasa sekiranya ada berlaku sebarang tindakan ataupun perkara yang bertentangan dari sudut bukan saja tata kelola pentadbiran tetapi juga dari sudut pandang agama. Saya subjek ni subjek yang sangat dekat di hati saya. Saya juga bila disengkong soal rasuah
pecah amanah salah guna kuasa, saya mengingatkan saya balik kepada titah Sultan Perak sendiri sewaktu sempena sambutan 50 tahun Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Agama Islam MKI. Satu perkara yang menjadi persoalan saya sampai hari ini, apakah kelebihan cara penyampaian ilmu agama pada era Tan Sri Harusani menjadi anak sekolah. Dan saya merasakan waktu saya menjadi anak sekolah, saya sudah berusia 70 tahun sekarang. Waktu itu saya mengenal agama tidak pun dalam secara formal, dalam sistem pendidikan di sekolah kerajaan. Saya mengenal ilmu agama hanya di surau-surau dan di masjid, mengikut kelas-kelas agama. Berbanding hari ini, sudah diwajibkan mata pelajaran agama di sekolah, ada sistem peperiksaan yang teratur, ada fakulti Islam. Berbanding dengan zaman Tan Sri Harusani, hanya ada sebuah kolej Islam. Sekarang ni ada fakulti Islam, ada akademi pengajian Islam, ada ijazah sampai PhD. Ramai hari ini yang bergelar doktor dalam bidang agama. Tapi saya rasa dari segi kesan kesedaran, itu yang membuatkan hari ini saya lihat generasi kemudian tidak langsung rasa malu, takut untuk melakukan rasuah, malah secara terbuka begitu berani meminta rasuah dan secara terbuka pula membelanjakan, menunjukkan kekayaan dan kemewahan daripada wang rasuah. Jadi pada saya satu kegagalan sistem menerapkan nilai Islam kepada generasi hari ini. Itu tafsiran saya. Baik, terima kasih Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini, ahli Dewan Negara Perak yang juga merupakan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, berkongsi pengalaman dan secebis ilmu yang dapat kita kongsikan daripada ilmuwan Tan Sri Harusani yang dilaporkan meninggal dunia petang tadi.